ataupun penat sangat nak teruk sangat. Kalau tidak, jadi cakap oleh mana, kalau tidak, tak sebenar, tak sampai aja. Sebab kadang-kadang dia serupa juga dengan korban, ada korban, tak boleh kalau cacat teruk. Ada korban macam itu. Ini tak bincang tentang waktu lah. Kalau di tengah jalan itu ada berlaku gangguan, sakit, kau kena ataupun kena sangat, kena mati, ada wala guna. Ada wala guna. Alhamdulillah. Hadis ini Imam Abu Dawud dengan sanadnya ambil daripada Najiyah Al-Aslami. Najiyah nama lelaki, walaupun ia belakang kan, nama lelaki. Kalau perempuan Al-Aslamiyah, dia Al-Aslami. Najiyah nama lelaki, sahabat yang jarang kita dengar, yang jarang kita jumpa. Najiyah Al-Aslami ini ada beza pendapat ulama tentang ni tokoh ni, orang pribadi. Adakah hak seorang Najiyah juga, hak ni tu hak lain. Najiyah Al-Aslami sama dengan Najiyah Al-Khuzai, sama apa halnya. Itu ada dua pendapat. Yang zahir dia kata dia adalah kitab dari dalam syarah, ialah Najiyah bin Jundub atau Jundab bin Umair bin Ya'mah Al-Aslami. Itu juga baik beberapa pendapat. Beberapa pendapat, ada yang kata lain, ada yang kata Abdullah, ada Al-Wah. Mengikut Hafiz Ibn Hajar, mereka cerita dia kata orang yang mengumpulkan Aslami dan Khuzai pada waktu itu, dia kata pelik. Sebab mengikut kajian dia berhubung dengan sahabat ni, iaitu Najiyah bin Jundub Al-Aslami, bukan Najiyah bin Jundub bin Ka'ab Al-Khuzai. Lain, suku-suku. Walaupun kedua-dua orang ini ada terlibat dengan masalah penghantaran binatang korban untuk dikorbankan. Walaupun kedua-duanya terlibat. Mengikut Hafiz Ibn Hajarnya, Najiyah yang Urwah ambil hadis daripada dia ialah Al-Khuzai. Setengah ulama kata Al-Aslami. Dan Najiyah yang diriwayatkan diambil hadis daripada dia Mujazzah ialah Al-Aslami tanpa khilaf. Itu tak ada khilaf. Mujazzah ambil hadis daripada dia. Kalau Najiyah maksudnya ialah Najiyah Al-Aslami. Najiyah Al-Aslami telah disebutkan oleh Ibnu Sa'ad sebagai ikut serta dalam perjanjian Syahidan Hudaybiyah. Bukan perjanjian Hudaybiyah, maksudnya pada tahun itulah, tahun yang ke-6. Pada tahun yang ke-6, pada tahun yang ke-6 nak pergi buat umrah, tak jadi.
Imam Abu Dawud ini Hafiz Ibn Hajar tarjihkan, kan? Isyad riwayat Abu Dawud yang ambil daripada Muhammad bin Kathir, dia ambil daripada Sufyan ambil daripada Isyad ambil daripada ayat dia tu Urwah lah. Tadi Hafiz Ibn Hajar kata Urwah ambil daripada Najiyah Al-Khuzai, bukan Al-Aslami. Dia kata Al-Aslami itu qila, bagi dia tak kuat, tapi berdasarkan riwayat ini Al-Aslami itu lebih kuat. Urwah ada ambil juga daripada Najiyah Al-Aslami, kecuali kalau kita kata Abdullah. Kalau kita kata lain, maka berdasarkan riwayat ini Najiyah Urwah ambil itu ialah Najiyah Al-Aslami, bukan Najiyah Al-Khuzai. Tak apalah, itu berkenaan dengan perawi utama kita malam ini dari kalangan sahabat, iaitu Najiyah. Rasulullah SAW kata bersama dia bihadyin. Ini dalam kitab ni jadi salah titik, dia jadi ya bukan oh. Itu kalau dengan dia dah baik ya, silap. Sebab kalau dalam syarat ni perkataan matan dalam syarat itu qad bihadyin bukan bihadyin. Itu yang betulnya. Sebab Rasulullah SAW hantar dia untuk bawa binatang korban. Ada Rasulullah SAW ni dalam peristiwa itulah, dalam peristiwa tahu yang benar, peristiwa umrah terhalang. Bila terhalang tak boleh pergi dah, mahsur. Mereka itu mahsur ataupun muhsar, terhalang daripada pergi Mekah untuk buat ibadah. Bila tak boleh, unta-untanya dibawa untuk orang lain. Berdasarkan riwayat yang lain, ada menyebutkan Najiyah ni dia kata sebab saya, kalau sebab saya bawa lalu mana tapi kata boleh bawa. Dia ada jalan lain, dia boleh pergi jalan yang sulit sikit kan. Kalau pergi lupa atau sulit sikit, dia boleh lupa. Adalah cerita. Lalu Nabi SAW pun sedar dia untuk bawa pergi binatang itu sampai ke tempatnya untuk dikorbankan. Sebelum itulah ada pertanyaan dan bimbingan Nabi SAW suruh buat bagaimana kalau sekeluarnya binatang kepenatan sangat ataupun hampir nak mati. Berapa ekor unta tu? Berapa ekor unta? Banyak kalau 70 ekor unta. Tapi ini berdasarkan riwayat Waqidi. Dia kata lagu mana kalau ada mana-mana daripada unta ni yang dah mati. Nabi SAW kata sebelah yang ni tak boleh dibahas. Kesimpulannya kita ambil daripada sini tak boleh dibahas. Tak boleh kata dah binatang ni kata sampai tempat dia tak boleh nak sebelah bermati gitu. Tidak. Bahkan kita kena sebelah jangan sia-sia kan. Begitu juga binatang-binatang lain kan. Kalau orang kena langgar, apa saya kita kata kena langgar kemuntut, kereta, kapal, dia juga dah tak mati, tak mati lagi. Boleh kita sembelih dan makan tak apa halal dengan syarat-syarat juga. Ini kalau binatang nak dikurbankan di Mekah, di tanah haram. Sebelum tu boleh dia buat. Jadi buat lakukan
Bila sebenarnya seperti sebelum pada ini kita sudah beberapa bab sudah berlalu, iaitu Nabi SAW suruh sakut macam-macam tekuk dia sebagai tanda binatang ni ialah binatang yang dibawa untuk dikurbankan tekuk di tanah haram tu. Antaranya dia suruhnya sakut selipar atau bekas macam-macam lah. Lain-lain lagi antaranya suruh torek orang panggil is'ar. Ada kalau binatang-binatang kecil kambing apa-apa, dia suruh satu bulu dia yang dicelup dengan warna apa-apa, satu sebagai tanda. Itu juga dia suruh celup kasut dia tu lah, dia sakut tekuk dia, setelah sebelah celup tahu. Lepas pada tu letak atas bongkol dia, sakut atas bongkol dia sebagai tanda bahawa ini adalah binatang yang tidak dibawa ke tanah suci. Jadi orang-orang yang berhak untuk memakannya, dia ambil. Orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang yang memerlukan jalan, dia tahu. Orang kaya balik, orang senang, orang yang tidak memerlukan. Begitu juga jauh kita ni, kita makan. Sebab nak pusat, jangan makan. Kamu bawa dengan sayang-sayang kamu, jangan makan. Sebab apa? Takut dia tak siap, dia ada harapan, tak siap, ada elok alasan. Kata bila kata sebenarnya nak mati tak pada hajar lagi, dia nak mati sebenarnya dia lapar lagi, dia nak makan lagi, dia nak keluar lagi ke jalan. Katakanlah gitu, dia nak mengelak daripada waktu lah. Dia tak kuih orang-orang yang berkenan dengan makan. Tapi kalau orang yang memang susah, tak apa, memang untuk dia lah. Jadi tinggal kat situ, tidak kata perlu kena masuk perlu kapal, dah tinggal situ. Akan ada lah orang yang lagu situ yang akan mengambil kepada perlu. Dia berhak dan halal untuk itu. Sebab orang bisa untuk demoni juga, untuk demoni juga. Itu maksud semahali bainahu wa bainan nas. Kemudian biarkan binatang itu pada orang ramai yang berhak. Seterusnya lebih kurang tadi juga riwayat daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW hantar simpulan Al-Aslami juga. Riwayat yang kedua ni Al-Aslami juga. Habis Ibnu Hajar kata Al-Khuzai betul. Qila fihi Al-Aslami. Dia sebut dengan tapi berdasarkan kedua hadis ini, Najiyah sini sebulan saja dia sebut. Kalau kita kata bulan itu maksudnya Najiyah, maka Najiyah Al-Aslami. Kalau tidak Najiyah sekalipun Al-Aslami, bukan Al-Khuzai. Waktu hatanya. Dan Nabi SAW menghantarkan bersamanya 18 ekor unta. 18 ekor unta. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud ada 18. Tadi ada sebut 70 ekor unta. Tapi itu riwayat Waqidi. Sudah sebut dah, riwayat Waqidi tidak kuat. Kalau nak banding dengan ini, tak boleh lawan. Itu tidak kuat. Sebab Waqidi ini itu benar ada orang perawi itu. Sampai Imam Syafi'i mengatakan riwayat-riwayat Waqidi ini penulis dia hebat, dia penulis banyak, adalah timbunan dusta. Imam Syafi'i timbunan bohong. Jadi tak boleh makan. Tapi dalam kitab ada semacam orang boleh makan untuk berbanding ni, untuk berbanding. Faqala, dia pun kata, bagaimana kalau mana-mana seekor, mana-mana daripada unta itu